好，让我们一起来敬拜上帝， Mari kita bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan kita. 来敬拜那一位我们在天上的神。 Datang untuk menyembah Tuhan Allah kita yang di surga. 我们借着他的话来认识他。 Mari kita melalui firman-Nya kita datang untuk mengenalnya. 我们一起来翻到马可福音第1章。 Mari kita bersama-sama membuka Injil Markus pasal 1. 这个 PPT 也打一下吧。没有，没事。就用那个经马可文福音第1章16到20节。开那个唯读经文。Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. 对，唯独圣经里面。我们一起来面对今天的主要向我们说的话。 Mari kita bersama-sama datang untuk melihat firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada 那么 kita. 这段经文呢，我们比较熟悉哈， Firman Tuhan ini kita sangat familiar, 但是呢，我们也容易误解这段经文。 namun seringkali kita juga sering mensalahpahami terhadap perikop ini, ayat ini. 那我们一起来看这段圣经。 Nah, mari kita bersama-sama untuk melihat ayat firman Tuhan ini. 文心，你帮他调一下，文心那个 PPT。马可福音1章16到20节哈。 Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. 翻到之后，我们来一起来读一下。 Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Baik dalam bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas si pesisir. Mereka sedang menebarkan jala di danau, mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayah Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 耶稣，你是神的儿子， Tuhan Yesus, Engkau adalah anak Allah. 2000年前你来到地上， 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia 你 ini. 行走在加利利的海边， Engkau berjalan di Galilea. 你呼召门徒来跟随你， Engkau memanggil para muridmu datang untuk mengikutmu. 你要把这些在黑暗中、在死亡中的罪人拯救出来。 Di mana Engkau mau menyelamatkan manusia yang berdosa dalam kegelapan ini. 主啊，我们不真的认识你， Tuhan, kami benar tidak mengenalmu. 主啊，就求你打开我们的眼睛， Tuhan, kiranya Engkau juga membuka mata kami. 让我们看见你让我们看见的， Supaya kami dapat melihat apa yang ingin Engkau memperlihatkan kepada kami. 使我们的眼睛不是被这个可见的世界蒙蔽， Supaya mata kami ini tidak ditutup oleh dunia ini. 而是真的看见这世界的黑暗， Melainkan mata kami terbuka melihat bahwa dunia ini penuh dengan 也 kegelapan. 看见我们人生活在罪恶死亡之中， Dan juga melihat bahwa hidup kami ini hidup dalam maut, dalam dosa. 因为我们不认识你。 Karena kami tidak mengenalmu, 也求 Tuhan. 你今天将你的话打开我们的心， Kira hari ini juga Tuhan, Engkau dengan melalui firman-Mu Engkau membuka hati kami. 使我们也跟随你。 Supaya kami juga mengikut Engkau, Tuhan. 主啊，你与我们同在， Tuhan, Engkau menyertai 你 kami. 的圣灵在我们中间，你大有能力的行动吧。 Roh Kudus, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah 你的 kami. 你的话显出你话语的能力吧。 Kiranya firman-Mu nyatakanlah kuasa firman-Mu kepada 在 kami. 这里聚集的没有人是自己按照自己的意思来的， Di mana setiap orang berkumpul di sini, tidak ada yang datang karena kehendaknya sendiri. 无论出于什么原因，如果不是你把我们招来，谁能愿意来寻求 Entah 你呢？ karena alasan apa, jika bukan Engkau memanggil kami datang ke sini, maka siapakah yang akan benar mau datang 就 mencari 像你 Tuhan? 主动的找到了彼得一样， Sama seperti Engkau secara inisiatif datang mendekat mendapati Petrus. 你也从世界中把我们找出来， Begitu juga Tuhan, Engkau mendapati kami dari dunia ini. 要拯救我们。 Mau menyelamatkan kami. 愿你施行你的救恩。 Kiranya Tuhan, Engkau melakukan penyelamatan. 祷告是奉耶稣的 Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 其实我们信耶稣，
所以kita percaya kepada 我 Yesus. 们也经常说我们要跟随耶稣， Seringkali kita juga berkata kita mau mengikut 对 Yesus. 吧？什么叫信？什么叫跟随呀？ Apa yang dimaksud dengan percaya dan mengikut? 我怎么知道我信耶稣，我信的对呀？ Bagaimanakah kita tahu bahwa kita percaya kepada Yesus, namun yang kita percaya itu benar? 现在有很多基督徒他实际不知道圣经里说的信耶稣是怎么回事。 Saat ini banyak orang Kristen tidak tahu apa yang dimaksud dengan Alkitab ini, percaya kepada Yesus itu maksudnya apa? 我以为我信了耶稣， Saya mengira saya telah percaya kepada 从 Yesus. 此我知道圣经里告诉我有一位神是真的。 Mulai saat itulah saya sudah tahu bahwa Alkitab itu memberitahu saya bahwa ada Allah yang benar dan hidup. 我原来不知道有神，我现在知道有神了。 Dulunya saya tidak mengenal, dulunya saya tidak tahu bahwa ada Allah, namun saat ini saya sudah tahu. 哎，我知道他是公义的， Saya tahu bahwa Dia 他 adil, 是慈爱的。 Dia kasih, 那么我在地上活着，他都知道。 namun Dia hidup di dunia ini saya juga tahu. 哎，他来帮助我。 Dia datang membantu saya. 如果我遇到困难的时候， Jikalau saya menghadapi 我 kesusahan, 可以祷告求他， boleh saya berdoa dan meminta 他 kepadanya, 会帮助我。 maka Dia akan membantuku. 那么我生病的时候， Namun di saat saya sakit, 我也祷告。 saya juga 你 berdoa. 看，耶稣也能医治病人， Lihatlah, ini Yesus juga sanggup kok menyembuhkan orang yang 所以我 sakit. 祷告耶稣，耶稣也能医治我。 Oleh sebab itu, saya berdoa maka Yesus juga sanggup dapat menyembuhkan saya. 哎，所以那么当我遇到了我面对死亡的时候，我也不怕。 Oleh sebab itu, pada saat saya menghadapi kebinasaan mautnya ini, saya juga tidak takut. 因为我有复活的上天堂的盼望， Karena saya memiliki pengharapan, kebangkitan naik ke surga. 所以无论我在好像信耶稣就是无论我在什么生活处境下， Oleh sebab itu, sepertinya percaya kepada Yesus, entah saya dalam situasi seperti 我不能 apapun. 找耶稣来帮助我，来指引我的道路。 Namun saya dapat mencari Yesus untuk menuntun, mengarahkan hidup 那 saya. 么我通过圣经呢， Nah, kemudian melalui 我 Alkitab, 都能对我的人生有一个新的解释和说明。 ya artinya Alkitab dapat menjelaskan hidup saya. 这是信耶稣。 Ini bukan percaya kepada 我刚才 Yesus. 说的不是真信， Apa yang tadi saya katakan itu bukan yang benar percaya 因 kepada 为你的 Yesus. 你信耶稣是把耶稣带入到你的生活中来帮助你。 Karena jika berpikir seperti itu berarti kita membawa Yesus masuk ke dalam hidup kita supaya Yesus membantu kita. 你还是做你自己人生的主人。 Jika seperti ini masih tetap kamu menjadikan diri kamu sebagai Tuhan atas hidupmu. 所以，我们今天在借着这段经文来明确什么是信耶稣，什么是跟随耶稣。 Oleh sebab itulah hari ini kita melalui perikop ayat firman Tuhan ini untuk membedakan, memastikan apa itu yang artinya mengikut Yesus, percaya kepada Yesus. 那么这段经文大家都很熟悉，也经常听。 Ayat firman Tuhan ini sering juga kita dengar dan familiar bagi kita. 耶稣来呼召门徒跟随他， Yaitu Yesus datang memanggil para muridnya untuk mengikut dia. 但是越是常见的经文，越最被误解的经文。 Tapi justru ayat yang sering kita lihat familiar bagi kita, justru ayat itu yang sering kita salah memahaminya. 很多基督徒读了这段经文， Banyak orang Kristen dia membaca ayat ini, 哎，他也很感动。 dia juga sangat terharu. 你看那些门徒，那些彼得、约翰，你看他多有信心呢。 Kita lihat ini Petrus, murid-muridnya Yesus, mereka begitu, imannya begitu besar. 耶稣一呼召他， Pada saat Yesus memanggilnya, 工作也不要了， dia bahkan langsung meninggalkan pekerjaan, 家人也不要了， bahkan meninggalkan 对 keluarganya, 吧？然后又跟随耶稣。 kemudian mengikut 你 Yesus. 看彼得、约翰，那真是真信徒 Lihat 啊。 ya, Petrus, para murid Yesus benar-benar adalah murid Tuhan yang sejati. 是榜样。 Dia adalah teladan saya. 所以你是基督徒， Oleh sebab itu kamu adalah orang Kristen. 那你要信耶稣，你得像使徒一样， Maka jika kamu percaya kepada Yesus, kamu harus sama seperti para muridnya 你也 Yesus. 像他那样跟随，决绝的跟随耶稣。 Kamu juga harus sama seperti Petrus, para muridnya Yesus, benar melepaskan segalanya untuk mengikut 圣经 Yesus. 都这么告诉你了， Lihatlah, ini Alkitab juga telah memberitahu 告诉 kepada 你怎么 kamu. 信，怎么 Yaitu 跟从， memberitahu kepada kamu bagaimanakah kamu percaya dan mengikut. 这是错的， Ini salah. 这是错误的教 Ini 导。 adalah ajaran yang salah. 这不是在这段经文不是在说你要怎样做，你要怎样效法门徒。 Ya, artinya ayat firman Tuhan ini bukan menuntut kita ataupun mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ataupun meneladani para murid 那么 ini. 上帝通过这段经文要告诉我们什么呢？ Namun hal apakah yang ingin Allah beritahu kepada kita melalui ayat firman Tuhan ini? 在理解这段经文之前，我们看前面
紧接着的14、15 Kita 节， lihat sebelum memahami ayat firman Tuhan ini, pertama-tama kita lihat di ayat 14 dan 15. 14、15节是马可福音的主题句。 14-15 ini adalah tema daripada Injil Markus. 那么这里说15节说日期满了，神的国近了，你们当悔改信福音。 Ayat 15 ini dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 什么意思呢？ Ini maksudnya 耶稣 apa? 说日期满了， Yesus berkata waktunya telah 就 genap. 是上帝在旧约一直预言的那个时候到了。 Ini adalah waktunya dalam perjanjian lama yang terus menubuatkan waktu ini telah genap. 上帝在旧约预言有一个时候，他要采取终末的拯救的行动。 Ya artinya Allah dalam perjanjian lama dia menubuatkan bahwa akan ada satu tindakan di pada akhir zaman, tindakan penyelamatan. 现在这个时候到了， Namun saat ini waktu ini telah tiba, 神的国近了， yaitu kerajaan Allah sudah dekat. 上帝的统治临到这个世界， Pemerintahan Allah telah datang hadir di dunia ini. 通过谁临到的呢？ Melalui siapakah dia datang? 通过耶稣临到了。 Yaitu melalui Yesus. 所以后面16到20节， Oleh sebab itulah selanjutnya ayat 16 sampai 它 20. 都是在说明上帝的国临到这个世界了。 Di sini berbicara mengenai tentang bahwa kerajaan Allah itu telah datang ke dunia ini. 临到怎样的世界？ Datang ke dunia yang seperti 临到了 apa? 这样一个黑暗的反叛神的世界。 Datang kepada dunia yang penuh dengan kegelapan yang memberontak melawan 并且 Allah. 上帝的国是有大能的。 Dan bahkan kerajaan Allah ini penuh dengan 当 kuasa. 他临到一个罪人的时候，就是这个罪人悔改，就像归向耶稣。 Pada saat dia hadir datang kepada dunia ini, maka dapat membuat dunia ini bertobat, menangisi akan dosanya, kembali kepada dia. 从耶稣就是归入到耶稣所带来的神的国的统治。 Oleh sebab itu mengikut Yesus itu artinya kembali kepada kerajaan di bawah oleh Yesus. 因为我原来我不在神的国的统治之 Karena 下， dulunya kita tidak di bawah pemerintahan kerajaannya 我在世 Yesus. 界的统治之下， Kita di bawah pemerintahan dunia 在 ini. 我的肉体，在魔鬼、在罪恶的统治之 Kita 下， di bawah pemerintahan kedagingan kita, belenggu iblis. 我要跟随着世界一起灭亡，被定罪。 Ya artinya saya akan bersama di dunia ini binasa, dijatuhkan hukuman. 但是现在耶稣来说宣告，神的国的统治临到你了。 Tapi saat ini Yesus datang dan berkata bahwa kerajaan Allah telah datang. 那么你接受耶稣， Namun dengan kamu menerima 就 Yesus, 是接受神的国的统治， itu berarti kamu telah menerima pemerintahan daripada 那 kerajaan 你 Allah. 在灭亡中获得了拯救。 Maka itu berarti kamu di tengah kebinasaan ini kamu mendapatkan keselamatan. 拒绝耶稣， Jika kamu menolak Yesus, 我就是拒绝神的国的统治， itu berarti kita menolak pemerintahan kerajaan 我 Allah. 就要被定罪， Itu berarti kita akan dijatuhkan 我 hukuman. 就要跟着这个反抗神的世界一起灭亡。 Itu berarti kita akan sama seperti dunia ini yang memberontak Allah, bersama-sama dunia ini binasa. 这就是我们理解16到20节的关键。 Inilah poin yang utama dalam bagi kita untuk memahami ayat 16 sampai 所 20. 以耶稣来了，找到了彼得，找到了约翰， Oleh sebab itu kita lihat Yesus telah datang, dia datang menemui Petrus, Simon. 这里是说的是上帝的国的统治临到了他们。 Di sini berbicara bahwa kerajaan Allah, pemerintahan kerajaan Allah telah datang di atas 那么 mereka. 必然带来效果和反应， Maka pastilah akan membawa respon tindakan ini, hasil ini. 使人舍弃一切来跟从。 Yaitu dapat membuat orang meninggalkan segalanya datang untuk 所 mengikuti 以呢， Yesus. 所以这里不是说在门徒，不是在讲门徒你应该怎么做， Oleh sebab itu, perikop ini bukan berbicara mengenai tentang bahwa para murid itu, apa yang harus dilakukan oleh para murid. 也不是在说明人的敬虔、人的信心。 Bukan juga berbicara mengenai tentang kesalehannya manusia. 这里在宣告耶稣的带来的神的国的能力。 Namun di sini menyatakan kuasa pemerintahan daripada Allah yang dibawa melalui Yesus datang ke dunia 能 ini. 够将在黑暗、在罪恶中的罪人拯救出来。 Yaitu dapat menyelamatkan manusia dari dosa, dari kegelapan. 我们先看16到17节， Pertama-tama mari kita melihat ayat 16 sampai 17. 耶稣的行动。 16-17 ini adalah tindakan dari 耶 Yesus. 稣在加利利的海边走， Di sini katakan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur danau 然后 Galilea. 他看见西门和安德利， Ia melihat Simon dan Andreas. 然后他就采取行动，就呼召他们。 Kemudian Yesus melakukan satu tindakan yaitu memanggil mereka. 耶稣为什么要在加利利开始他的施工呢？ Kenapa Yesus mulai melakukan pekerjaannya
di Galilea. 这就是对旧约的神的预言的应验。 Sebenarnya ini adalah penggenapan terhadap nubuatan Allah. 我们翻到以赛亚书9章的1到2节， Mungkin boleh kita membuka kitab Yesaya pasal 8 ayat 31. 先以赛亚书9章这里， Kitab Yesaya pasal 8 ayat 哎， 31, 神通过先知以赛亚来预言， di mana Allah melalui Nabi Yesaya untuk menubuatkan. 这是大概在耶稣出生之前800多年、 Ini adalah kelahiran Yesus 700多年。 sekitar 700 tahun. 那么神通过先知以赛亚预言什么呢？ Namun Allah melalui kitab Yesaya menubuatkan apa? Maaf, kitab Yesaya pasal 23. Kitab Yesaya pasal 8 ayat 23. 读一下这2节经文。 Kita baca kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. 但那受过痛苦的， Tetapi tidak selamanya akan ada keselamatan untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memindahkan jalan laut daerah seberang Suriah. 看见了大光， Hai 住 bangsa-bangsa 在死荫之地的人有光照耀他们。 telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. 神说呀，在从前的日子啊， Allah berkata pada masa yang dulu, 那是加利利地被藐视、被轻看。 dia membuat tanah Galileanya ini direndahkan. 但是呢，在末后的日子，上帝要采取一个行动， Tapi di tengah akhir hidupnya ini, bahwa Allah akan melakukan satu tindakan. 采取一个什么行动呢？ Tindakan apakah yang dilakukan oleh Allah? 他要使在那些在黑暗、在死亡中活着的人看见大 Di 光。 mana Allah akan membuat orang yang hidup dalam kegelapan, dalam maut ini melihat terang yang besar. 要使加利利地得着荣耀。 Dia mau supaya tanah Galilea ini mendapatkan kemuliaan. 上帝要拯救在加利利地的百姓， Di mana Allah mau menyelamatkan umat-umat yang di Galilea. 他们脱离黑暗、脱离死亡。 Untuk menyelamatkan mereka terlepas dari kegelapan dan maut. 这是神通过先知以赛亚的预言。 Inilah nubuatan Allah melalui Nabi 那 Yesaya. 么我们回到马可福音 Namun kita kembali ke Injil Markus 第15节说，日期满了， pasal 15, pasal 1 ayat 15 ini katakan waktunya telah genap. 也就是说，神在先知书里预言的那个时候到了。 Yang artinya, yang maksudnya bahwa waktu yang dinubuatkan dalam perjanjian lama melalui Nabi Yesaya ini, waktu ini telah genap. 上帝要采取末后的行动的日子到了， Di mana sudah tiba, waktunya telah genap, yaitu tindakan Allah. 所以耶稣来到加利利。 Oleh sebab itu Yesus kembali datang di 那么 Galilea. 这位耶稣是谁？ Namun siapakah Yesus ini? 他就是旧约的那位耶和华神， Dia Tuhan Allah yang dalam perjanjian lama. 对吧？那么现在他正按照自己之前的预言、之前所说的话的行动。 Namun saat ini Allah dia bertindak sesuai dengan nubuatannya firman yang dulu. 这位耶和华神他成为一个人，耶稣， Di mana Tuhan Allah ini dia menjadi manusia yaitu Yesus. 他就是那个大光。 Dialah terang itu. 他来到加利利，要把加利利在黑暗和死亡中的人救出来。 Dia datang ke Galilea ingin menyelamatkan manusia yang dalam kegelapan dan maut ini. 那我们看16节说，耶稣就看见西门和安德烈在海里撒网打鱼 Namun 了。 kita lihat di Injil Markus pasal 16, ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon ini, mereka sedang menebarkan jalan di danau. 大家留意哈， Kita perhatikan di sini, 彼得和安德烈他们在做什么？ apa yang sedang dilakukan Simon atau Petrus dan Andreas ini? 他们在很认真的工作呢， Mereka bekerja dengan sangat serius. 对吧？他们是渔夫， Mereka adalah seorang nelayan. 他们很认真的在打鱼， Mereka dengan sangat seriusnya sedang menjala 他 ikan. 们在干很重要的事儿。 Yaitu mereka sedang melakukan satu hal yang sangat 但 penting. 是这个时候，耶稣去找到他们， Namun kita lihat di tengah mereka lagi sibuk-sibuknya ini, Yesus datang menemui mereka. 打扰了他们， Sedang menemui mereka, mengganggu 对 mereka. 吧？你不用干这个了， Ya artinya Yesus berkata, tidak, tinggalkanlah pekerjaanmu 你 ini. 跟从我吧。 Ikutlah saya. 大家读这句经文的时候，会不会觉得这很奇怪呀？ Tidakkah teman-teman merasa aneh pada saat membaca ayat ini? 为什么耶稣会打扰正在工作中的彼得、安德烈？ Kenapa di sini Yesus datang mengganggu Simon, Andreas, Petrusnya ini yang sedang tengah 并且 bekerja 让他们跟从他呀？ dan meminta mereka untuk mengikut Yesus. 这里经文16节说，是耶稣看见他们在打鱼，是不是？ Ayat firman Tuhan ini berkata,
Yesus melihat mereka sedang menebarkan jala di 大家 danau. 留意啊，现在是上帝通过耶稣看见， Kita perhatikan saat ini Allah melalui Yesus melihat 上帝在看见彼得和安德烈， di mana Allah sedang melihat Simon Andreas. 他看见的彼得和我们看见的彼得一样吗？ Kita lihat apa cara pandangnya Allah kepada Simon atau Petrusnya ini dengan pandangan kita kepada Simon Petrus ini apakah sama? 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 上帝眼中的人的处境和我们眼中的人的处境是不一样的。 situasi manusia di dalam pandangan Allah dengan pandangannya manusia itu berbeda. 你还用话？你这个没有声音。你眼中的这个世界， 什么来着？ 你眼中的这个世界， Yaitu dunia ada di dalam mata kamu, 跟 di 上帝 pandangan 眼中的 kamu, 世界是不一样的。 dengan di matanya Allah itu berbeda. 世人眼中的彼得是怎样的？ Kita lihat bagaimanakah pandangan manusia ini kepada Petrus. 彼得是一个渔夫， Petrus adalah seorang penjala ikan. 他有自己的船， Dia juga memiliki perahunya 他有 sendiri. 工人， Bahkan dia juga memiliki pekerja-pekerja. 有产业的人。 Dia memiliki harta kekayaannya. 在当时的社会来说，彼得属于中产阶级。 Kalau pada masa itu, Petrus boleh disebut kekayaan itu kelas menengah. 比我们中间很多人都富有， Mungkin dia lebih kaya dari di antara kita ini. 并且彼得他是一个很敬虔的犹太人， Bahkan Petrus dia juga seorang yang sangat saleh di dalam di tengah-tengah orang 他 Yahudi. 严格按照律法的规矩去敬拜神。 Ya artinya Petrus ini dia menyembah Allah sesuai dengan aturan-aturan Yahudi. 因此，我们说彼得是一个生活很平稳的一个人，是吧？ Oleh sebab itu isi katakan bahwa kehidupannya Petrus, di mana hidup Petrus ini hidup yang sangat damai, sangat sejahtera. 在人们的眼中，他的人生是很富足的、很平安的。 Di pandangan manusia, bahwa hidupnya itu sangat kaya, sangat makmur, sangat harmonis. 所以彼得他拥有一个在世人看来是平安稳妥的人生。 Oleh sebab itulah kalau di pandangan manusia kepada Petrus, bahwa hidupnya Petrus ini sangat makmur, damai, sejahtera. 甚至很多人也羡慕彼得这样的人生， Bahkan orang juga iri kepada kehidupannya Petrus. 也追求这样的一个安稳的人 Bahkan 生。 juga mengejar kehidupan yang makmur seperti itu, yang sejahtera seperti itu. 但是现在耶稣看见了他， Tapi saat ini Yesus melihat dia. 上帝看见了他， Allah melihat dia. 他是怎样的呢？ Bagaimanakah dia? 他要把耶稣看见他，要把彼得带出他看似稳妥的人生。 Di mana Yesus mau membawa Petrus keluar dari zona nyamannya dia. Yang dilihat oleh kita itu suatu hal hidup yang sangat 为 damai. 什么呢？ Kenapa seperti 因 itu? 为耶稣眼中的彼得和我们眼中的彼得不一样。 Karena Petrus yang ada di mata Allah dengan di mata kita itu berbeda. 耶稣眼中的你和你自己对自己的判断不一样。 Begitu juga pandangan Yesus ke atas kita dengan pandangan kita sendiri kepada diri kita sendiri itu juga berbeda. 你要知道，在耶稣眼中你是怎样的人。 Kamu harus tahu mengenal bahwa bagaimanakah kamu dipandangkan di mata Yesus. 耶稣眼中的彼得是怎样的？ Bagaimanakah Yesus di hadapan Allah, di mata 他 Yesus. 是一个活在黑暗、活在死亡中的人。 Di mana Petrus adalah sosok seseorang yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dalam maut. 彼得在努力的打鱼， Petrus dia dengan berusahanya 但是他 menangkap ikan, 但是他人生充满了虚空， tapi hidupnya tetap penuh dengan kehampaan. 最终他要走向灭亡。 Yang pada akhirnya dia akan berjalan kepada kebinasaan. 也是彼得， Tidak hanya Petrus. 当亚当犯罪之后， Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, 所有的人都与神隔绝了， semua manusia itu telah terpisah dengan Allah. 都活在神的咒诅之下， Hidup dalam kutuk Allah. 每个人都汗流满面才得糊口。 Oleh sebab itu semua manusia itu harus dengan bersusah payah baru bisa mendapatkan rezeki. 甚至人们知道有神，却也不能爱神。 Bahkan manusia tahu ada Allah, namun manusia itu tidak sanggup mengasihi Allah. 就像彼得，他也知道神， Sama seperti Petrus, dia juga tahu Allah. 但是他也不能实际的遵行律法。 Tapi dia juga pada dasarnya tidak bisa sanggup sepenuhnya menaati hukum Taurat. 这样一个彼得，他要走向灭亡， Yang pada akhirnya Petrus seperti ini juga akan berjalan kepada kebinasaan. 这是彼得的真相。 Inilah kebenaran hidup Petrus. 这个是耶稣看见的彼得。 Inilah
Petrus yang ada di matanya Yesus. 而不是我们眼中的彼得。 Melainkan ini bukan Petrus yang ada di mata kita 我 manusia. 们眼中的彼得是个成功的渔夫，是一个平安稳妥的人。 Petrus yang ada di mata kita manusia adalah Petrus adalah seseorang yang sukses, hidupnya makmur, damai, sejahtera. 但是上帝眼中的彼得，耶稣眼中的彼得， Namun Petrus yang ada di mata Allah, di mata Yesus, 是在黑暗中、在罪恶中走向死亡的人。 dia adalah orang yang hidup dalam kegelapan, berjalan kepada 就 kebinasaan. 像现在这个世界上很多人一样，在忙忙碌碌自己的工作，他在走向死亡。 Sama seperti orang-orang di dunia ini, sibuk dengan pekerjaan yang berjalan kepada kebinasaan. 所以彼得他不真的认识神， Oleh sebab itu Petrus tidak benar mengenal Allah. 他在努力的打鱼啊， Petrus berusaha menangkap 他在 ikan. 努力的殷勤的工作， Dia berusaha untuk melakukan 他 pekerjaannya. 在投入自己所有的时间精力，在努力的打鱼。 Dia menggunakan semua waktunya untuk menjala 就 ikan. 像今天很多人一样， Sama seperti banyak orang yang saat 就像我们在座的很多人一样， sama juga seperti banyak orang yang ada di tengah-tengah 我要 kita. 靠着我的努力来经营自己的人生。 Sama mengandalkan usaha sendiri untuk menjalankan hidup 但 saya. 是他不知道，他最终他要灭亡， Namun kita tidak tahu bahwa pada akhirnya kita akan binasa. 他是在黑暗中、死亡中的人。 Yaitu tidak tahu bahwa kita adalah manusia dalam kegelapan, dalam 但是在这一天， Namun pada hari ini, 彼得的人生发生了转机。 hidupnya Petrus terjadi 这 perubahan. 个转机不是彼得自己努力得来的， Perubahan ini bukan karena berusahanya Petrusnya sendiri dia mendapatkan perubahan ini, 而是那位他所不认识的神现在主动的找到了他。 namun melainkan Allah yang dia tidak kenal ini secara inisiatif datang mendapati Petrus 并且向他说话。 dan berfirman kepada 其 Petrus. 实对于一个基督徒而言， Sebagai seorang murid Tuhan, 你要想想你真的有没有信。 kamu harus merenungkan, memikirkan apakah kamu benar percaya. 真正的人生的转机是你有一天你听见耶稣的话， Pada dasarnya titik perubahan kamu ini adalah pada saat kamu mendengar firman-Nya. 神通过圣经、通过传道人向你说话， Di mana Allah melalui firman-Nya, melalui penginjil, pengkhotbah, pendeta untuk berbicara 他 kepadamu 向你的灵魂说话， dan berbicara kepada jiwa-jiwamu. 揭发你所看不见的人生 Dia 真相， membongkar kebenaran hidupmu yang tidak dapat dilihat oleh kita sendiri. 从此你苏醒过来， Oleh saat itulah kita terbangunkan. 以上帝的话为真实， Kita menjadikan firman Allah itu nyata benar dalam hidup kita. 你才开始真正的信。 Barulah kita benar mulai percaya. 但是对很多人而言， Tapi bagi banyak orang, 神不断的向他说话， Allah terus berbicara berfirman 他的 kepada 耳朵听见了， matanya telah mendengar, 但他的心是封闭的。 namun hatinya tertutup. 上帝的话对他来说是死的。 Firman Allah bagi dia saat itu mati. 那其实这样的人很可怜呢， Sebab orang seperti ini sangat kasihan 因为上帝不让他听见神的话， karena Allah tidak membiarkan dia, tidak membuka telinga dia untuk mendengar 上帝 firman-Nya. 使他仍然在黑暗中，在死亡中，在到处忙碌。 Di mana Allah tetap menyerahkan dia, membiarkan dia sibuk hidup dalam kegelapan. 我们看，耶稣找到彼得， Kita lihat di sini Yesus menemukan Petrus, 那因为上帝临到了在地上的一个人。 di mana Allah ini yang datang ke dunia dengan menjadi manusia. 17节，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一 Ayat 样。 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 18节，他们就立刻舍了网，跟从了他。 Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti 其实 dia. 大家留意这经文，它写的是不合常理的。 Sebetulnya kita perhati ayat ini sepertinya tidak masuk akal, 你想， tidak normal. 彼得正在努力的工作的时候， Kita lihat di tengah Petrus sedang sibuk melakukan pekerjaannya. 耶稣对他说：“你来跟从我。 Kemudian Yesus berkata kepadanya, mari ikutlah ” aku. 结果这两个人就毫不犹豫的就舍掉工作，就跟从耶稣了。 Dan kedua orang ini tanpa ragu dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. 其实这个情景是不合理的，对不对？ Sebenarnya kita lihat gambaran pemandangan seperti ini sebenarnya tidak masuk akal, tidak normal. 试想一下， Coba kita 一 bayangkan, 个有着稳定的工作、家庭、事业的人， ya ada seseorang sudah memiliki pekerjaan yang stabil, keluarga, 他正在积极的投入自己的工作中。 di mana orang ini sedang melakukan pekerjaannya dengan serius. 哎，突然之间有一个人来呼召他，
Namun tiba-tiba ada seseorang datang memanggilnya. 然后他也没有过多思考， Kemudian dia tidak mempertimbangin tidak mempertimbangin lagi, 也没跟家人商量， bahkan tidak mendiskusikannya kepada keluarga. 然后就舍掉一切了， Kemudian dia langsung meninggalkan semuanya, 工作也不要了， meninggalkan pekerjaannya, 家也不要了， meninggalkan keluarganya, 跟着这个人走， pergi mengikuti dia. 这是不正常的吧？ Ini satu respon yang tidak normal, ya kan? 是不是？大家留意，圣经在 Jadi 告 kita 诉我们 perhatikan ini, 一个极为不正常的事， di mana Alkitab sedang memberitahu kepada kita satu hal yang tidak normal. 但是圣经里记录的都是这样的事啊。 Namun kita lihat apa yang dicatat dalam Alkitab selalu hal-hal yang tidak normal seperti ini, ya kan? 耶稣对那个摊子说：“你起来。 Sama seperti Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah. ”那摊子就起来了。 Maka orang lumpuh itu langsung terbangun. 对那个死人说：“出来。 Yesus berkata kepada orang mati itu, keluarlah. ”死人就活过来了。 Maka orang mati itu terbangun hidup kembali. 圣经不断在告诉我们这些不合理的事， Alkitab terus memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak masuk akal, tidak normal 所 ini. 以这里不是说彼得他有多有信心， Oleh sebab itu di sini bukan memberitahu kepada kita seberapa besarnya imannya Petrus. 也不是彼得多敬虔， Bukan juga Simon Petrus ini seberapa 而 salehnya. 是究竟呼召彼得的那一位耶稣他是谁？ Melainkan siapakah yang memanggil Simon Petrus ini. 圣经说现在是日期满了，神的国近了， Alkitab berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. 上帝的拯救正在通过耶稣临到这个世界。 Penyelamatan Allah sedang melalui Yesus datang kepada dunia ini. 临到那些在罪恶、黑暗、死亡中的人， Datang kepada manusia yang hidup di tengah kegelapan maut kebinasaan. 那在这个时候，耶稣行走在海边， Namun di saat inilah Yesus berjalan 是上 menyusur danau Galilea. 是上帝正在向着这个世界采取一个新的行动。 Ini adalah tindakan di mana Allah, ini merupakan tindakan Allah yang baru kepada dunia ini. 如我们读创世纪，我们都很了解，是吧？ Jikalau kita membaca kitab Kejadian, 我们看创世纪1章， mungkin boleh kita melihat bersama-sama kitab Kejadian pasal 1. 神最开始的创造的行动。 Kita lihat tindakan Allah yang pada awal mulanya. 1章的1到3节， Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. 起初神创造，一起读。起初神 Pada 创造 mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 天是 Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. 就有 Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 在最开始的创造的行动里， Pada tindakan Allah yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi ini, 这位神创造了万物和人，是吧？ Allah ini menciptakan segala isi bumi dan manusia. 那后来因为亚当犯罪， Kemudian karena Adam jatuh ke dalam dosa, 所有人都与神隔绝了， semua manusia itu terpisah dengan 都 Allah. 活在神的审判和咒诅之下。 Hidup di bawah penghukuman dan kutuk Allah, murka dan kutuk Allah. 无论是彼得还是所有人， Entah itu Petrus atau semua orang. 都活在死亡之中。 Hidup di dalam maut, 但 kematian. 现在呢， Namun saat ini, 圣经向我们宣告一个事实： Alkitab memberitahu kita satu kenyataan. 神要通过耶稣采取一个新的行动。 Di mana Allah mau melalui Yesus melakukan satu tindakan yang baru. 神差他儿子耶稣来到地上， Yaitu Allah mengutus anaknya datang ke dunia 来 ini. 替罪人钉死在十字架上， Datang untuk menggantikan manusia disalibkan di atas kayu salib. 来代替有罪的百姓受刑罚。 Datang untuk menggantikan manusia yang berdosa menerima hukuman. 神要拯救地上的他的百姓。 Allah mau menyelamatkan umat yang ada di bumi ini. 那么现在， Namun saat ini, 当耶稣行走在海边， pada saat Yesus berjalan menyusur danau Galilea, 耶稣看见了这个世界， Yesus melihat dunia ini. 看见了这个世界上的人， Yesus melihat manusia yang ada di dunia ini. 看见了在罪恶、在黑暗、死亡中活着的彼得， Yesus melihat Petrus, Simon, Andreas yang hidup di dalam dosa 对 maut 吧？ ini. 彼得在虚空之中， Petrus hidup dalam kehampaan, 在黑暗之中， dalam kegelapan. 耶稣主动的临到他， Yesus secara inisiatif datang kepadanya, 对他说：“来跟从我。” berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. 于是耶稣的话一发出， Oleh sebab itu pada saat firman Allah diberitakan, 就带着这拯救的能力， itu membawa tindakan penyelamatan, 叫彼得立刻 kuasa 立刻 penyelamatan, 舍了网，跟从了他。 sehingga membuat
Simon Petrus Andreas ini meninggalkan jalannya dan mengikutnya. 刚才我们读到创世纪的1章的1到3节， Tadi kita telah membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. 在创造之前，地是空虚、混沌、渊面、黑暗。 Pada awal mulanya dunia ini sebelum berbentuk dia adalah penuh dengan kosong kegelapan. 神的创造是怎样的？ Bagaimanakah ciptaan Allah itu? 神向着虚空，向着黑暗说话。 Di mana ciptaan Allah kepada dunia ini adalah dia menaklukkan kekosongan ini. 神说， Bumi yang belum berbentuk yang penuh dengan gelap gulita ini. 神说要有光， Allah berfirman, jadilah terang. 于是就有了光， Lalu terang itu jadi. 光就把光和暗分开了。 Kemudian terang itu memisahkan 这个光， terang dan gelap 这个 itu. 光就征服了虚空。 Kemudian terang inilah menaklukkan kekosongan 因 ini. 此，神的话一发出， Oleh sebab itu pada saat firman Allah diberitakan, 是上帝的行动， itu artinya tindakannya 会 Allah. 带来行动的效果。 Maka akan membawa hasil daripada tindakan ini. 现在向彼得说话，来跟从我的是谁？ Saat ini, siapakah yang berbicara kepada Petrus, mari ikutlah aku? 是谁？ Siapakah yang berkata? 是创世纪的那位耶和华神。 Yaitu Tuhan Yahweh Allah ini di dalam kejadian. 就是说要有光的那位耶和华神。 Dialah Tuhan Allah yang berfirman, jadilah terang. 就是征服黑暗、征服虚空的那位。 Dialah Tuhan Allah yang menaklukkan kegelapan kekosongan ini. 他现在向谁说话？ Saat ini dia sedang berbicara kepada 向 siapa? 着活在黑暗、活在虚空中的罪人彼得说话。 Ini sedang berbicara kepada Petrus yang hidup dalam kekosongan kehampaan manusia yang berdosa ini. 你来跟从我， Marilah ikutlah aku. 我拯救你脱离虚空、脱离黑暗、脱离死亡。 Aku menyelamatkan kamu supaya kamu terlepas dari kegelapan, dari maut, kematian, 因此， kekosongan. 随着这话一发出， Oleh sebab diikuti dengan perkataannya ini, 彼得就会带出黑暗、带出死亡。 saat itulah Petrus dibawa keluar dari kegelapan maut kematian ini. 这是圣经， Inilah Alkitab, 这是神的话。 inilah firman Allah. 现在在加利利的海边 Oleh saat ini di Danau Galilea, 发生的是什么事啊？ hal apakah yang sedang terjadi? 是不通通的两个人遇见了， Di mana ini bukan pertemuan dua orang yang pada umumnya, 而是上帝通过他的儿子向他的百姓施行拯救。 melainkan Allah melalui anaknya melakukan tindakan penyelamatan kepada 那 umatnya. 为什么耶稣的话这么有能力啊？ Lalu kenapa perkataan firman-Nya Allah begitu berkuasanya? 我说话就不好使，我说跟从我，没人听。 Saya berkata, jika saya berkata, ikutlah saya, tidak ada yang mendengar. 我到外面大街上说，来，你别干了，跟从我吧。 Saya di luar berkata, udah berhentilah bekerja, datanglah ikut saya. 我要就是得人如得鱼， Saya mau menjadikan engkau menjadi 对吧？ kujadikan penjala manusia. 杨老师说，你不要工作了，你跟 Saya 我， berkata kepada saudara yang tinggalkanlah pekerjaanmu, ikutlah saya. 对吧？我对这些兼职说，你们别 Lalu 别 berkata kepada para partaiman ini, tinggalkanlah pekerjaanmu, ikutlah saya. 跟从我， Ikutlah saya. 我让你得人如得鱼。 Akan kujadikan penjala manusia. 人们都会以为我是精神病， Orang-orang mungkin akan mengira saya ini orang gila. 对不对？ Ya kan? 那为什么耶稣一说来跟从我，那个人他就跟从了呢？ Lalu kenapa Yesus berfirman kepada orang itu, mereka langsung 为 mengikutnya? 什么耶稣的话就这么有能力呢？ Kenapa perkataan Yesus begitu berkuasanya? 他也不是拿着喇叭喊是吧？ Di mana Yesus juga bukan membawa mic-nya terus berteriak-teriak berkata 也 ikutlah 不是施 aku. 个什么魔法。 Yesus juga tidak melakukan magic atau apapun. 为什么耶稣的话一发出，那个人就做出反应，就跟从？ Lalu kenapa dengan Yesus dia berfirman berkata, maka orang tersebut langsung mengikutnya? 为什么耶稣这样有能力？ Kenapa Yesus begitu berkuasa? 因为上帝差耶稣来到地上， Ini karena Allah mengutus Yesus datang ke dunia. 神使他儿子钉死在十字架上， Allah membuat anaknya disalibkan di atas kayu salib. 通过牺牲他儿子这样一个行动来拯救他的。 Allah mau melalui tindakan dengan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan umatnya. 所以上帝耶稣的话是以耶稣他自己的死为保证的。 Oleh sebab itu perkataan Yesus dengan melalui kematian itu sebagai jaminannya. 耶稣要甘愿为这样一个彼得牺牲他自己， Mau dengan relanya mengorbankan dirinya bagi Petrus yang seperti ini. 要为他而死。 Mau mati bagi dia.
要拯救他。 mau menyelamatkan 耶 dia. 耶稣的话就带着这能力。 Oleh sebab itulah perkataan Yesus membawa kuasa yang seperti ini. 当这个话临到一个罪人， Pada saat perkataan ini dicurahkan ke atas orang manusia yang berdosa, 就是这个罪人回转， maka dapat membuat manusia yang berdosa ini bertobat dan 无 kembali. 论这个人他是谁， Siapakah orang ini? 哪怕他是一个在世界上看来罪恶至极、无药可救的人， Entah dia adalah manusia paling jahat di dunia ini sampai tidak bisa lagi diselamatkan. 他是国家总统， Ataupun dia seorang pemimpin tertinggi di satu negara. 但当这位为他死的耶稣向他说话的时候， Tapi pada saat Yesus ini yang telah mati bagi dia berkata kepadanya, 你来跟从我， mari ikutlah 你 aku. 就罪得赦免，你就得生命。 Maka dosamu telah diampuni dan kamu akan memperoleh hidup. 那么这个话就有能力， Maka perkataan ini akan berkuasa 比 atasnya. 任何在世上有权柄的人说的话还有能力。 Maka perkataan ini akan lebih berlaku, lebih berkuasa daripada perkataan-perkataan yang ada di dunia 就 ini. 叫人立即舍弃一切来跟从他。 Yang artinya yang dapat membuat manusia langsung meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki untuk mengikutnya. 一旦神的话一发出， Pada saat firman Allah diberitakan, 那个话语临到的人就必然接受，就必然反应。 maka pada saat orang mendengarkan firman perkataan itu, yang menerima itu, dia akan meresponinya. 就舍弃一切，就 Maka dia akan meninggalkan segalanya, 突破一切拦阻，要跟随这位耶稣。 menerobos semuanya, meninggalkan semuanya, hanya datang untuk mengikut dia Yesus. 什么也拦阻不了我跟随这位为我死的耶稣。 Jadi tidak ada satu hal apapun yang bisa menghalangi saya untuk mengikut Yesus yang telah mati bagi saya. 工作 Pekerjaan 拦阻不了， tidak bisa menghalangi 家 saya. 人也拦阻不了， Begitu juga dengan keluarga. 世上的权柄也拦阻不了， Begitu juga dengan otoritas di dunia 因 ini. 为这位耶稣他是为我的罪死的耶稣， Karena Yesus ini adalah Yesus yang telah mati bagi dosa 他 saya. 解决了我的罪， Dia telah menyelesaikan persoalan dosa 我 saya. 在上帝面前不再被定罪， Sehingga saat di hadapan Allah tidak lagi dijatuhkan 他 hukuman. 使我身体复活， Dia membangkitkan tubuh saya. 他使我进天堂， Dia membawa saya masuk ke surga. 因此这地上的任何的一切都拦阻不了我跟随他。 Oleh sebab itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat lagi menghalangi saya 我们说， untuk mengikut 这 dia. 是耶稣说来跟从我这话的能力， Inilah yang dikatakan kuasa daripada Yesus berkata, mari ikutlah aku. 因此当下在加利利海边发生的， Sebab ini saat ini yang terjadi di Danau Galilea, 上帝的国的统治正在这地上成就。 itu adalah penggenapan kerajaan Allah di dunia ini sedang tergenapi. 如果你不明白这一点，弟兄姐妹，你读不懂圣经， Saudara-saudara, jika kita tidak mengerti akan poin ini, maka kita membaca Alkitab, kita tidak akan bisa memahaminya. 或者你错误的理解圣经， Ataupun kita akan salah memahami, menafsirkan ayat firman 你把 Tuhan. 圣经理解为道德经， Kita akan menganggap bahwa Alkitab itu adalah suatu kitab moralitas. 以为圣经在教导你怎么好好做人， Kita akan menganggap bahwa Alkitab itu mengajar kita bagaimanakah menjadi manusia yang baik, hidup yang baik. 以为圣经在教导你你要效法彼得啊， Artinya kita akan membaca, mendapatkan, dan mengira bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimanakah caranya kita menelani Simon 以为 Petrus. 圣经在教导你怎样做个好基督徒。 Kita akan mengira bahwa Alkitab itu sedang mengajari kita bagaimanakah kita menjadi murid Tuhan yang baik. 不是， Namun bukan 圣 seperti 经在 itu. 向你宣告上帝的行动，上帝的作为。 Alkitab sedang memberitahukan, mengajarkan kepada kita akan tindakannya Allah, 上帝 perbuatan Allah. 上帝使他独生的儿子为罪人死了， Allah telah memberikan anaknya yang tunggal mati, 这样的拯救的能力突破一切拦阻。 di mana kuasa penyelamatan yang besarnya ini telah menerobos segala rintangan 上 halangan. 帝既然使他儿子都为你死了， Kita lihat Allah telah memberikan anaknya mati bagimu. 什么能拦阻他救你呢？ Hal apa lagi yang bisa menghalangi dia untuk menyelamatkan kamu? 没有任何东西能拦阻他救你。 Tidak ada hal apapun lagi yang bisa menghalangi dia 所以， untuk menyelamatkan 所 kamu. 以当耶稣说来跟从我，这话向彼得一发出， Oleh sebab itu pada saat perkataan Yesus berkata, mari ikutlah aku kepada Petrus, 彼得舍弃一切， maka Petrus langsung meninggalkan segalanya, 工作、家人， pekerjaannya, keluarganya, harta bendanya. 我要跟随他。 Aku mau mengikut dia. 其实弟兄姐妹，在很多的基督徒的生命中，他有这样的体验。
Sebenarnya saudara-saudari, banyak pengalaman atau perasaan orang Kristen yang seperti ini 有一天 dalam hidupnya. Contohnya, 他还不信的时候， contohnya di saat di tengah dia tidak percaya, 上帝通过一个仆人向他宣告福音， Allah melalui seorang hambanya memberitakan Injil kepada dia, 向他宣告神的话。 memberitakan firman kepada dia. 这个时候，上帝的行动临在于他。 Maka di saat inilah tindakan Allah tercurah di 这 atasnya. 个时候，他真的认识耶稣为他死 Maka。di saat inilah dia benar mengenal bahwa Yesus benar telah mati bagi 他 dia. 通过神的话认识到他人生的真相， Yaitu melalui firman Allah dia mengenali kebenaran 这个 hidupnya. 人的生命就彻底的发生了 Maka 改变。 hidup orang ini terjadi perubahan yang drastis. 他拒绝这个世界， Dia menolak dunia ini. 拒绝地上的人所追求的荣华富贵， Dia menolak segala sesuatu yang dikejar oleh manusia, kekayaan ataupun apapun itu yang ada di 受苦 dunia. 来服侍神。 Dia akan memilih untuk menderita, melayani 他 Tuhan. 以灵魂以地狱天堂为真实， Dia menjadikan surga neraka jiwa itu nyata benar dalam hidup. 为了更深的认识耶稣，他可以舍掉学业，舍掉工作， Demi supaya dia lebih dalam lagi mengenal akan firman-Nya, dia bisa meninggalkan pekerjaannya, pendidikannya. 甚至宁愿承受家人朋友的误解、 Bahkan 伤害。 lebih rela dia menanggung kesalahpahaman dari keluarga, teman, luka daripada 究竟是 orang-orang di 究竟 sekitar. 是什么力量使他带来这样的改变呢？ Lalu hal apakah kuasa otoritas apakah yang membuat dia terjadi perubahan yang drastis seperti itu? 是他自己的金钱吗？ Akankah kesalehan dia sendiri? 不是， Bukan. 因为是神的话语的能力。 Karena ini adalah kuasa perkataan firman Allah. 神差他儿子为他死的这个行动的大能， Ini adalah kuasa tindakan kekuatan besar ini. Allah mengutus anaknya mati bagi 当 umat 罪 manusia 人真的 berdosa. 这件事情打开了， Pada saat manusia berdosa, memang karena hal ini hidupnya terbuka, 他的这件事的真实， dia tahu akan kebenaran peristiwa ini, 那么就什么也拦阻不了他了， maka tidak akan ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi 什 dia. 么也拦阻不了他跟随耶稣。 Tidak ada satu hal apapun yang bisa menghalangi dia untuk mengikut Yesus. 疾病也好， Baik sakit 贫穷 penyakit, 也好， kemiskinan, 死亡也好， baik kematian. 在耶稣为罪人死的这个行动中都胜过了。 Namun di tengah tindakan penyelamatan Yesus yang telah mati bagi manusia yang berdosa, dia bisa menang atas semua hal-hal itu. 这是这个经文要告诉我们的。 Inilah perikop ayat firman Tuhan ini yang hari ini yang ingin beritahu kepada 耶 kita. 稣说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。 Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. ”在耶稣没有找到彼得之前， Pada saat sebelum Yesus mendapati Simon Petrus, 支配彼得的是什么？ hal apakah yang menguasai mendorongin hidup Simon Petrus? 要得鱼。 Yang mendorongin hidupnya Simon Petrus itu adalah saya ingin mendapatkan lebih 我 banyak 要如 uang, 何 lebih banyak ikan. 得更多的鱼？ Yaitu saya mencari cara bagaimanakah caranya saya bisa mendapatkan lebih banyak ikan. 我要赚钱， Saya mencari banyak 我 uang. 要想方设法如何赚更多的钱。 Saya memikirkan berbagai cara supaya saya bisa mendapatkan lebih banyak uang. 这个支配他的人生， Hal inilah yang menguasai hidupnya, 支配他整个人， menguasai seluruh hidup orang 支 ini, 配他的所思所想， menguasai segala pikirannya, 支配他的所说所做所说的。 menguasai segala perkataan, hal yang dia lakukan. 彼得在海里殷勤的撒网， Petrus dia dengan berusaha menebarkan 要 jalannya. 得更多的鱼。 Dia tujuannya adalah ingin mendapatkan lebih banyak 这 ikan. 个支配彼得， Hal inilah yang menguasai Petrus. 在没有遇见耶稣之前， Tapi sebelum Simon Petrus bertemu dengan Yesus, 彼得实际是活在这样的虚空、活在这样的忙碌之中的人。 Petrus sebenarnya adalah manusia hidup dalam kesibukannya, kekosongan, kehampaan. 这是个活在黑暗中的人， Dia sebenarnya manusia hidup dalam kegelapan. 他没有满足。 Dia tidak memiliki kepuasan. 虽然他是一个敬虔的犹太人， Walaupun dia adalah orang Yahudi yang saleh, 对吧？他严格的遵行神的律法， dia dengan ketatnya mengikuti, menjalankan hukum Tauratnya 按 Allah. 照律法去生活， Dia hidup berdasarkan hukum 想 Taurat. 要获得神的悦纳。 Kemudian tujuannya adalah supaya Allah berkenan kepadanya. 但是他越是想要遵行律法，
Namun kita lihat Petrus makin dia ingin menjalankan hukum Taurat 也 ini, 表明他实际里面心里面没有平安。 makin menyatakan bahwa di dalam hidupnya tidak ada kedamaian sejahtera. 彼得没有从神那里来的确切的平安和满足。 Di mana Petrus tidak mendapatkan kepuasan kedamaian yang sejati dari Allah. 不认识耶稣的人不都是这样吗？ Bukankah setiap orang tidak mengenal Yesus seperti itu? 他不认识从神那里来的真正的平安和 Di 满 mana 足。 dia tidak mengenali kepuasan kedamaian hidup sejahtera yang datang dari 想 Allah. 要自己求得平安和满足， Di mana Petrus dia ingin sendiri mencari kepuasan itu, 他竭 damai itu, 竭 hidup 力 itu 的抓 sendiri. 世界、求世界， Di mana Petrus ini terus memegang ketat kepada dunia ini, 竭力的 memohon kepada 获 dunia, 得世上的看似有的保障， berusaha ingin mendapatkan jaminan yang dipandang oleh dunia ini berharga. 这恰恰说明他没有从神而来的真正的满足和平安。 Justru inilah melalui hal inilah menyatakan bahwa Petrus tidak memiliki kepuasan kedamaian dari 他 Allah. 活在罪恶之中， Karena dia hidup dalam 他 dosa. 活在最神的愤怒咒诅之下。 Karena dia hidup di bawah murka dan kutuk 他 Allah. 本来是按照神的形象造的， Pada dasarnya Petrus diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 因为犯罪与神隔绝， Namun karena dia berbuat dosa, dia menjauh daripada Allah. 他失去了与那一位超越者的连接， Dia telah kehilangan bersatu dengan Allah yang transenden ini. 成为一个只有今生的人。 Dia Petrus ini hingga dia menjadi manusia yang hanya memiliki hidup masa yang saat ini. 他没有满足， Dia tidak memiliki kepuasan. 所以彼得要依靠自己啊， Oleh sebab itulah Petrus dia mengandalkan dirinya sendiri, 努力的去打鱼， berusaha menjala 今 ikan. 天打，明天还要打， Hari ini menjala, besok lagi lanjut 试 menjala. 图获得那些虚假的、短暂的满足。 Berusaha mencoba untuk mendapatkan kepuasan yang sementara. 但是当彼得这样去做的时候， Namun pada saat Petrus melakukan seperti 他也 itu, 被捆绑、被辖制。 dia juga terbelenggu, terikat oleh hal itu. 这是彼得的人生， Inilah kehidupan Petrus. 他与神隔绝。 Dia telah hidupnya telah terpisah dengan Allah. 但是呢， Tapi 如今 saat ini, 彼得像往常一样还在搁那撒网呢。 tapi saat ini kita lihat Petrus sama seperti biasanya dia menjala ikan. 但是今天却不一样了， Namun hari ini berbeda. 神的儿子耶稣主动的找到了他， Di mana anak Allah Yesus secara inisiatif datang mendapati Petrus. 上帝的拯救从天上临到了地上的 Di 他。 mana tindakan penyelamatan Allah yang dari surga telah dicurahkan ke atasnya dia yang ada di dunia 为 ini. 彼得死的耶稣找到了彼得， Yesus yang telah mati bagi Petrus Simon ini, dia telah mendapati dia. 在基督里， Di dalam Kristus, 彼得被赦罪了， Petrus telah diampuni. 过去、现在、将来所有的罪都得了赦免。 Itu dosa yang dulu, sekarang, nantinya semua dosa ini telah diampuni. 因着基督为他死，他被称义了。 Karena Kristus telah mati baginya sehingga dia telah dibenarkan. 无论什么时候，他都被那一位天上的上帝喜悦了。 Entah di saat kapanpun dia telah diperkenankan oleh Allah yang di 不 surga. 是因为他自己做了什么被神喜悦， Di sini bukan karena Petrus melakukan apa sehingga Allah berkenan 而是因为 kepadanya, 他信耶稣、接受耶稣，他被神永远喜悦。 melainkan karena Petrus dia menerima, percaya kepada Yesus sehingga dia mendapatkan perkenaan dari Allah. 他不再是一个渔夫，他是成为上帝的儿女。 Saat ini dia bukan lagi hanya penjala ikan, seorang nelayan, melainkan dia adalah anak-anak 那 Allah. 一位为彼得死的上帝的儿子耶稣找到彼得， Anak Allah, Yesus yang telah mati bagi Petrus, dia datang mendapati Petrus. 从此彼得有了从神而来的满足。 Oleh sebab inilah Petrus dia mendapatkan kepuasan, kedamaian yang berasal dari Allah. 他真的有了平安了。 Dia benar telah memiliki damai. 这平安不是他自己求来的、赚来的， Damai ini bukan karena usaha dia sendiri atau upah yang dia 而 dapatkan, 是上帝的儿子耶稣要为他死，要加给他的。 melainkan anak Allah yang mau mati bagi dia. Kemudian hal ini ditambahkan kepadanya. 耶稣把这样的彼得从释放出来了， Yesus melepaskan Petrus yang seperti ini yang hidup dalam 把 kegelapan. 他从罪恶、虚空、捆绑之中释放出来了， Telah melepaskan Petrus dari belenggu maut, dosa, kegelapan, 把 kehampaan. 他从得鱼的那个捆绑中释放出来了。 Di mana telah melepaskan Petrus dari yang awalnya dia menjala ikan. 耶稣使彼得有了从天上而来的福音， Hingga Yesus membuat Petrus memiliki Injil yang dari surga. 有了救恩。 Memiliki keselamatan. 耶稣有的都是彼得有的了，
apa yang dimiliki oleh Yesus saat ini juga telah dimiliki oleh Petrus. 父把给耶稣的一切都给了彼得。 Di mana Bapa telah memberikan segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus kepada Petrus. 弟兄姐妹们，你是这样看待你自己的吗？ Saudara-saudari, apakah dengan cara seperti itu juga engkau memandang dirimu 我信 sendiri? 任耶稣了， Saya telah percaya kepada 耶 Yesus. 稣拥有的都是我所拥有的。 Segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus itu juga dimiliki 这个 oleh 真实 saya. 吗？ Apakah hal itu nyata benar 如 bagi 果它是 saya? 真实的，那就是成为你真正的满足。 Jika hal itu nyata benar bagi saya, maka itulah menjadi kepuasan yang sejati, kedamaian bagi 罪 kita. 得赦免了， Dosa telah diampuni, 被神喜悦了， telah diperkenankan oleh Allah, 不再被定罪了。 tidak lagi dijatuhkan hukuman. 死后我要复活， Setelah mati saya akan bangkit 这些 kembali. 这些对你来说真实吗？ Apakah semua hal ini nyata bagimu? 如果不真实， Jikalau tidak nyata, 那你仍然隔绝于这救恩之外。 maka tetap kamu hidup terpisah dari anugerah ini, keselamatan ini. 你就像那没有遇见耶稣之前的彼得一样， Maka kamu juga tetap akan sama seperti Petrus yang dulunya sebelum bertemu dengan 我也 Yesus. 知道耶稣， Saya juga tahu 也 Yesus, 知道神， saya juga tahu Allah. 但你仍然依靠自己，仍然在追求这世界。 Tapi kita tetap mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan dunia ini. 但现在不一样了， Tapi saat ini berbeda. 耶稣对彼得说：“来跟从我。 Yesus berkata kepada Petrus, datang ikutlah aku. 跟从的意思就是你跟我在一起， Mari ikutlah aku, itu artinya bersama-samalah dengan aku. 我来拯救你， Saya datang untuk menyelamatkan kamu. 通过我自己为你死， Dengan melalui saya mati bagimu. 我使你成为跟我一样的人。 Saya menjadikan engkau seperti manusia, seperti dengan 我 saya. 在上帝面前怎样， Bagaimanakah saya di hadapan Allah? 你现在在上帝面前就怎样。 Begitu juga saat ini kamu di hadapan Allah seperti itu 从 juga. 此，彼得你彻底脱离了作为渔夫的身份， Mulai saat ini Petrus, kamu telah terlepas identitasmu sebagai seorang penjala 你 ikan. 是蒙拯救的上帝的儿女， Kamu telah menjadi anak Allah, mendapatkan penyelamatan 你 dari 也不 Allah. 再为地上的得鱼而活了， Kamu tidak lagi hidup demi untuk mendapatkan ikan di dunia. 你有了跟我一样的生命了， Melainkan kamu memiliki hidup yang seperti saya. 有了跟我一样的使命。 Memiliki misi yang seperti saya. 你现在是世界的光， Saat ini kamu adalah terang dunia. 你跟我一起进入这世界， Kamu sama seperti saya masuk ke dalam 进 dunia 入 ini. 这黑暗的世界， Masuk ke dalam dunia yang gelap 你的 ini. 眼睛从此被打开了， Matamu saat ini mulai terbuka. 你真正的有了耶稣的眼睛， Di mana sehingga kamu benar memiliki mata yang 你 seperti 从 Yesus. 神的眼睛去看世界，看自己。 Mulai saat inilah kamu memandang Allah, memandang dirimu. Mulai 从神的眼睛， saat inilah kamu memandang dirimu dari mata 那 Allah. 些在世上看起来很成功的人， Namun orang yang terlihat seperti yang berhasil hidup di dunia 努 ini, 力工作的人， orang yang berusaha bekerja, 他们活在黑暗里， mereka hidup dalam kegelapan, 活在死亡之中。 hidup dalam kematian. 你跟我一起去得他们的灵魂， Mari ya bersama-sama dan saya, kita bersama-sama untuk mendapatkan 把 jiwa-jiwa 他 ini, 们从地狱里带到天堂。 membawa jiwa-jiwa ini dari neraka ke sorga. 因此，这里耶稣说什么？ Oleh sebab itu sih Yesus berkata apa? 耶稣说：“我要叫你们得人如 Ayat 得鱼一样。 17 inilah Yesus berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 我要叫你得人， Aku mau menjadikan engkau sebagai penjala 不是你 manusia. 自己能得人， Bukan kamu sendiri yang sanggup menjala manusia, 我是借着福音的能力使你能 melainkan 得人。 melalui kuasa Injil membuat kamu sanggup mendapatkan 我是 manusia. 上帝的儿子， Aku adalah anak Allah. 我为你钉死在十字架上， Demikian aku telah disalibkan, mati disalibkan untuk 我 kamu. 赐给你圣灵， Aku memberikan kamu Roh Kudus. 我使你彼得与我联合， Aku membuat kamu Petrus bersatu dengan saya. 有我的生命。 Sehingga kamu memiliki hidup saya. 从此你要跟我一起进入到这拯救万国万民。 Itulah kamu harus mengikut saya untuk masuk dalam tindakan ini, menyelamatkan jiwa-jiwa hingga ke segala 你跟 bangsa. 我一起经历得人的欢喜， Bersama-sama dengan saya, ikut merasakan sukacita mendapatkan jiwa-jiwa 经 ini. 历积攒财宝在天上， Bersama-sama mengalami, mendapatkan penghargaan yang di 而 surga. 再多的鱼都是朽坏的。 Ikan yang sebanyak apapun yang kamu dapatkan, itu akan menjadi hancur busuk. 都是要灭亡的。 Akan binasa lenyap. 但我们一起得人，
Tapi mari kita bersama-sama mendapatkan menjala manusia, mendapatkan jiwa manusia. 您的奖赏， Itu yang kekal, penghargaan yang akan kekal selama-lamanya di surga. 这就叫得人如得鱼。 Ini yang dimaksud dengan mendapatkan menjala manusia, mendapatkan 因 manusia. 此，跟从耶稣 Oleh sebab itu mengikut Yesus 不是让耶稣进入到你的生活来帮助你， bukan meminta Yesus masuk ke dalam hidup kita supaya Kristus dapat membantu hidup kita. 当我遇到困难的时候，耶稣来帮我； Yaitu pada saat saya menghadapi kesulitan, Yesus bantulah saya. 我生病的时候，耶稣来治 Di 我。 saat saya hidup, di saat saya sakit, Yesus sembuhkan saya. Bukan seperti 跟从 itu. 耶稣是跟随耶稣一起 Mengikut Yesus itu adalah mengikut bersama dengan Yesus. 进入上帝在这末世拯救他百姓的行动里。 Masuk ke dalam tindakan penyelamatan Allah di akhir zaman ini untuk menyelamatkan umat-umatnya. 因为圣经说神的国近了， Karena Alkitab berkata, kerajaan Allah sudah 那 dekat. 终极的审判要临到了。 Penghakiman akhir ini akan datang. 但现在 Tapi saat ini, 神的国的拯救 tindakan penyelamatan di kerajaan Allah 正在通过耶稣， saat ini sedang melalui Yesus 也通过与耶稣联合的门徒， dan juga melalui para muridnya Yesus yang bersatu dengan Yesus 行到万国万民。 datang kepada bangsa-bangsa, segala bangsa. 这是耶稣呼召彼得的要点。 Inilah poin utama Yesus memanggil 因 Petrus. 此，这一段16到20节经文， Oleh sebab itulah perikop ini ayat 16 sampai 20. 它不是在讲门徒的敬虔， Di sini bukan berbicara mengenai tentang kesalehannya para murid. 也不是要告诉你你要效法彼得哈，不 Bukan 是， juga memberitahu kepada kamu harus meneladani, mencontohi Petrus. 对吧？不是你要效法彼得，你看彼得 Harus mencontohi Simon Petrus. Lihatlah dia betapa berkobar-kobarnya melayani. 这是错 Lihat, 这是错的教导 ini ajaran yang salah. 啊。那你要跟着你，那你也去回去卖房子吧， Namun 你也 Jikalau- 工作吧。 jika kamu meneladani, mencontohi Simon Petrus ini, maka pergilah kamu menjual segala kekayaanmu, rumahmu, tinggallah pekerjaanmu. 不是这样， Bukan seperti itu. 这里在说 Di sini berkata, 上帝借着耶稣正在大有能力的实行他的拯救。 Allah saat ini sedang melakukan tindakan penyelamatan yang besar melalui anaknya 这 Yesus. 个行动临到人，人就必然回转，要归向神。 Tindakan ini dijatuhkan, ditimpakan, dicurahkan ke siapa, maka orang itu dia akan kembali bertobat. 这是真正的信耶稣、跟随耶稣。 Ini yang dimaksud benar ya, percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. 所以就不是说我生活中又遇到了什么事儿， Oleh sebab 可以 itu, 耶稣帮助。 ini bukan lagi perkara mengenai tentang di saat hidup saya ini menemui persoalan apa, kemudian saya datang meminta kepada Tuhan untuk membantu saya. 或者是说我生活中遇到了一些我不明白的事情， Ataupun dalam kehidupan saya ini menemukan persoalan saya tidak 我 mengerti. 被车撞了，为什么我出现这个意外啊？ Gimana saya terjadi kecelakaan, kenapa saya mendapatkan kecelakaan seperti ini, mengalami kecelakaan seperti ini. 我看圣经是怎么说的？ Kemudian saya melihat Alkitab berkata seperti 圣 apa. 经说神要使用苦难熬炼你。 Alkitab berkata Allah akan melalui penderitaan untuk mencobain 我 kamu, 明白了， untuk melatih kamu. Oleh sebab kamu berkata saat 原来 sudah mengerti. 神是这样带领我呀， Ternyata Tuhan dengan cara seperti itu menuntunku. 这不对， Ini salah. 这不是信，不是 Ini bukan iman, ini bukan mengikut 这是 dia. 你认为的信耶稣的方式。 Ini adalah cara, ini adalah pendapat kamu mengenai tentang 你需 iman dan percaya 你 mengikut 首先 Yesus. 要面对的是上帝自己在做什么。 Yang pertama harus kamu hadapi itu adalah apa yang sedang Allah lakukan. 上帝使他儿子死了这件事是真的吗？ Apakah benar Allah telah memberikan anaknya mati? 这个世界是真的是在黑暗、在死亡中的世界吗？ Apakah ini adalah peristiwa benar terjadi dalam kegelapan, 我是 dalam 活在 kekosongan, 死亡中的一个人吗？ dalam maut? Apakah sebenarnya manusia hidup dalam kehampaan, kekosongan, kematian ini? 我不以神为神，我得罪神， Apakah sebenarnya saya bersalah, berdosa kepada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Allahku? 但上帝却差他儿子为我而死。 Tapi Allah justru dia meninggal, mengutus anaknya datang, mati bagi. 他现在招呼我，你跟从我， Saat ini dia sedang memanggil kita, 你 ikutlah 你 aku. 愿意为他，你愿意做出跟从他的决定吗？ Maukah kamu mengambil keputusan ini untuk mengikut dia, 以这个视为真实吗？ menjadikan hal ini nyata bagi kamu sendiri? 这是这个经文要说明的内容。 Inilah isi yang ini disampaikan oleh perikop ini, 说 ayat 的是 ini. 什么呢？ Terakhir dia berkata apa? 我们再看16节， Kita lihat ayat 16 ini.
16节说，耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网。 Ayat 16 ini ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 耶稣临到了怎样的人呢？ Yesus datang kepada manusia yang seperti apa? 正在忙碌世界的人是吗？ Yaitu Yesus datang kepada manusia yang sedang tengah sibuk. 耶稣找到了那些正在努力工作的人。 Yesus datang kepada manusia yang sedang sibuk akan pekerjaannya. 耶稣不是去找那些贫穷的罪大恶极的人， Kita lihat Yesus tidak datang mencari orang yang miskin ataupun penjahat. 那些看起来在这世界上都需要拯救的人。 Yaitu kita lihat orang-orang miskin, penjahat-penjahat itu adalah orang-orang terlihat membutuhkan penyelamatan, ya kan? Dia datang bukan untuk orang-orang ini. 不是， Bukan datang untuk orang 耶 ini. 稣找到了正在热切的忙碌这个世界的人。 Melainkan Yesus datang mendapatkan orang yang sedang sibuk bagi dunia ini. 那些此时正在公司上班的人， Saat ini, orang-orang yang masih tengah bekerja di dalam perkantoran, di dalam office itu. 那些在公交、地铁里跑业务的人， Orang-orang yang sedang kerja, sedang ada, berlari, ada di dalam busway, bus dan lain 那些 sebagainya. 那些看在地上的成功人， Pekerjaannya. Yesus datang untuk orang yang terlihat berhasil dalam dunia ini. 你正在认真的工作呢。 Kamu sedang dengan seriusnya bekerja. 你作为学生，你正在努力的要学习，要 Kamu sebagai murid sedang tengah berusaha belajar 要 sebaik 毕业，要 mungkin. 找好工作。 Sudah mau lulus, ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. 你正在干正事儿呢， Kamu sedang melakukan hal yang benar, serius. 正在忙碌着追求着这个世界上看为有价值、有意义的事呢。 Sedang sibuk mengejar hal yang terlihat oleh dunia ini yang berharga, 这是上帝 bermakna. 临到了你， Namun saat ini, anak Allah Yesus hadir di tengah-tengahmu. 但是他临到你， Tapi Yesus hadir di tengah-tengah kamu, 他不是让你工作最高效， bukan membuat kamu bekerja lebih baik lagi. 也不是让你学习很多地上的知识， Bukan juga membuat kamu belajar mendapatkan pengetahuan pendidikan yang lebih banyak lagi di dunia ini. 也不是帮助你在你认为有意义、有价值的事情上更进一步。 Bukan juga Yesus hadir membantu kamu supaya kamu melakukan hal yang lebih bermakna lagi di dunia ini. 恰恰相反， Tapi justru sebaliknya, 耶稣临到了正在忙碌工作的你， Yesus datang kepada kamu yang tengah sibuk berusaha bekerja, 正在做有意义、有价值的事情的你， yaitu hadir kepada kamu yang tengah melakukan hal yang bermakna. 他来拦阻了你， Dia datang menghalangi kamu, 拆毁了你， menghentikan kamu, 拆毁 merobohkan kamu, 了你认为有价值、有意义 membongkar 的 kamu, 人生。 membongkar kamu, merubuhkan kamu yang menurut kamu sendiri itu hidup ini yang berarti. 拆毁了你认为这个世界上看为成功的人生。 Telah merubuhkan pandangan kamu yang menurut kamu bahwa hidup ini adalah hidup yang berhasil. 因为在他眼中的你不是世界上的你， Karena di mata Allah, kamu bukan manusia yang berhasil hidup di dunia 还要 ini. 把你从那黑暗、那死亡的虚空中救出来。 Melainkan dia ingin menyelamatkan kamu, melepaskan kamu terlepas dari belenggu kekosongan dunia ini. 要把你真正的带入他的生命里， Mau benar membawa kamu masuk ke dalam hidupnya. 不要随从这个不信的世界一起灭亡了。 Itu jangan ikuti dunia ini binasa. 真正信耶稣、跟从耶稣的人， Orang benar mengikut Yesus, percaya kepada Yesus. 上帝借着他的死， Allah melalui kematiannya, 已经从灭亡中救你出来了。 dia telah menyelamatkan kamu dari kebinasaan. 因此，你是属于神国的百姓， Oleh sebab itu kamu telah menjadi umat milik 你 kerajaan 是 Allah. 新造的人， Kamu telah menjadi manusia ciptaan baru. 你跟那些还在忙碌世界的人不一样， Kamu sudah berbeda dengan orang-orang yang masih sibuk bagi 你 dunia 不属 ini. 于这个必要灭亡的世界， Kamu tidak lagi milik dunia yang akan binasa 你也不 ini. 用为这个世界的建设添砖加瓦。 Tidak perlu lagi kita membantu atau menambah-nambahkan untuk tujuan perkembangan dunia 你 ini. 属于永远的新天新地， Kamu tidak lagi milik dunia ini yang mungkin masih dalam perkembangan, melainkan kamu milik pada langit dan bumi 你 yang 不再 baru. 被这个看得见的世界支配了， Kamu tidak lagi dikuasai oleh dunia yang dapat dilihat oleh 你 mata, 被福音支配， melainkan kamu dikuasai oleh 被 Injil, 永生永死支配。 dikuasai oleh hidup mati yang kekal. 在这个暂存的世界里， Di dalam dunia yang sementara ini, 与耶稣一起， kamu telah bersama dengan Yesus. 你活在基督里， Kamu hidup di dalam Kristus.
得人的灵魂， mendapatkan jiwa-jiwa dari orang, 让一切有罪的人， membuat semua manusia yang berdosa, 无论是我们在座的 entah orang-orang yang saat ini duduk di sini, 咖啡店的员工， part-timer yang di cafe shop, 来这里工作的人， orang datang bekerja di sini, 无论是中国人还是印尼人， entah itu orang Indonesia ataupun orang Chinese, Tiongkok, 把他们带入到那新天新地里， maka dia akan membawa dia masuk kepada langit dan bumi yang 让 baru. 他们真的认识这一位 Supaya 上帝的儿子。 dia benar mengenal anak Allah ini. 这叫我要叫你们得人如得鱼。 Ini yang disebut kamu akan kujadikan penjala 现 manusia. 在上帝要在你身上做这件事， Saat ini Allah sedang ingin melakukan hal ini di atas kamu. 你愿意吗？ Maukah kamu 你 melakukannya? 愿意听从他的话，并且来跟从他吗？ Maukah kamu mengikuti perkataan firman-Nya dan mengikut Dia? 去为着得人的灵魂而奔波而忙碌。 Maukah kamu sibuk pergi untuk mendapatkan jiwa-jiwa manusia 这 ini? 是基督徒的正事儿。 Inilah hal yang harus pekerjaan yang nyata yang benar bagi orang 这 Kristen. 是真正的有意义、有价值的事。 Inilah hal yang benar bermakna. 现在上帝的话在向你 Saat 宣 ini 告， firman Allah sedang diberitakan, dikatakan kepadamu. 那一位 Dia, 造天地海和其中万物的上帝， Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. 他在通过他的儿子， Saat ini sedang melalui anaknya. 通过他为你死的那个他的独生的儿子， Melalui anak yang tunggal yang telah mati bagimu. 向着你这样一个在黑暗中的罪人说：“你来跟从我吧。 Dia berkata kepada kamu manusia yang hidup dalam kegelapan, mari ikutlah aku. ”也愿你的眼睛今天被打开， Kiranya mata kamu hari ini dibukakan. 不要被这世界蒙蔽， Jangan ditutupi dibutain oleh dunia ini. 被神的话打开， Melainkan dibuka oleh firman-Nya. 看见你人生的真相， Mulai saat inilah kamu melihat, mengenal kebenaran hidupmu sendiri. 看见你真实的 Melihat keadaan situasi kamu yang saat ini. 脱离黑暗， Terlepas dari kegelapan. 脱离这世上的虚空， Terlepas dari segala kehampaan kekosongan yang ada di 永 dunia 远 ini. 灭亡， Terlepas dari kebinasaan yang kekal. 进入上帝的行动里。 Masuk kepada tindakan Allah. 我们一起来祷告： Mari kita bersama berdoa. 耶和华，你是神， Tuhan Allah kami, Tuhan Engkau adalah Allah. 你借着你儿子来找寻我们， Engkau telah melalui anakmu, Engkau mendapati kami, mencari kami. 你是你儿子为我们而死， Engkau telah memberikan anakmu mati bagi kami. 这福音是有大能的， Injil ini penuh dengan kuasa yang besar. 以至于人明白这福音， Sehingga orang-orang dapat mengerti akan Injil ini. 就必然归向你。 Maka pasti dia akan kembali kepadamu. 而在这里有一群你的百姓， Tuhan, di sini ada sekelompok umatmu. 你招来的， Umat yang Engkau panggil datang ke sini. 求你使我们的眼睛打开， Kiranya buatlah mata kami terbuka. 使我们看见你看见 Buatlah 你， kami dapat melihat apa yang Engkau lihat. 使我们不要被这世界蒙蔽， Supaya kami tidak dibutain oleh dunia 不 ini. 要被我们自己的知识、骄傲、自夸所蒙蔽， Tidak ditutupi, tidak dibutain oleh keegoan kami, pendidikan kami, pengetahuan kami sendiri. 是被你的话、被圣经打开， Melainkan mata kami ini dibuka oleh firman-Mu. 以至于我们就决绝的舍弃一切跟随你。 Sehingga kami mau benar sepenuhnya meninggalkan semuanya, hanya datang untuk mengikut-Mu. 主啊，这是有福的， Tuhan, ini betapa terberkatinya. 这是真正有意义的。 Ini benar hal yang benar bermakna. 主啊，愿你的旨意成就。 Tuhan, kiranya hanya kehendak-Mu yang tergenapi. 祈求是奉耶稣。 Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.